Didik TV KPM. Assalamualaikum, hello semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Jadi anda semua Afiq harap sehat sejahtera semuanya dan stay at home, okey? Ini memang sentiasa Afiq akan pesan kepada anda semua kerana sekarang ni kita memang dalam masalah kritikal sekarang ni kan. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP. Takut-takutlah terlupa kan nak keluar rumah. Jadi jangan lupa untuk stay at home. Jadi patuhi SOP, gunakan pelitup muka jika anda berada di kawasan awam, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih baiklah bersama dengan orang lain. Okey, jadi tanpa membuang masa, Afiq nak bagi tahu sesi pembelajaran kita akan bermula sebentar lagi bersama dengan saya dan seorang guru jemputan kita pada hari ini. Kalau nak tahu siapa, sebab hari ini subjek kita adalah pendidikan seni visual dan siapakah cikgu kita pada hari ini? Kalau nak tahu, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Itu dia, 15 tahun dah cikgu ni mengajar dan ini dia cikgu tu dah berada di sebelah Afiq dah sekarang ni. Mari kita bersama dengan Cikgu Syarul Nadia. Assalamualaikum cikgu. Ya, salam Afiq. Ya, cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya, baiklah. Jadi cikgu, hari tadi saya dah bagi tahu mereka subjek kita adalah pendidikan seni visual. Betul. Tapi topik dia apa hari ni? Okey, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk landscape. Oh, reka bentuk landscape. Ya. Okey, saya minat landscape ni. Saya kan? suka susu-susu ni. Tapi tak suka, apa. Okey, baik, jom. kita sama-sama belajar dengan cikgu. Jadi, saya nak tanya dengan cikgu, apa pandangan cikgu tentang subjek pendidikan seni visual ni? Okey, subjek pendidikan seni visual ni merupakan subjek kemahiran yang mana kalau pelajar itu berminat, dia akan melakukan sebaiknya dan dia akan berjaya dalam bidang itu. Okey. Sebab yang penting seni ni kena minat. Betul. Bila dia minat, dia akan buat dan dia akan dapat. Itu dia. Jadi kalau kita minat, kita do it with our passion, mesti semua benda akan jadi. Baiklah, jadi cikgu, saya nak ajak cikgu untuk sanitize tangan. Okey. Jadi cikgu boleh pergi ke meja sini. Saya akan pergi sana lah. Sama-sama. Ya. Okey, cikgu gunakan hand sanitizer. Baik. Okey, saya pun guna dan saya nak pesan kepada anda semua, saya nak bagi tahu sebenarnya kita sepanjang program ini berlangsung kita akan gunakan pelitup muka sampailah habis. Jadi sama-sama kita patuhi SOP. Betul tak cikgu? Ya, betul. Baiklah. Jadi tanpa membuang masa, sebenarnya tadi cikgu dah bagi pandangan pandangan cikgu sendiri tentang subjek. Ya. Afiq nak bawa anda semua untuk sama-sama saksikan pandangan calon sendiri mengenai subjek kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Hainan binti Muhammad Ali yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Lantau Negeri Sembilan. Pada pendapat saya, setelah saya belajar untuk seni landscape ini, saya dapat mengetahui inovasi dalam reka bentuk landscape. Selain daripada itu juga, saya dapat mengetahui peranan dan fungsi landscape dan akhir sekali saya dapat memahami pelbagai konsep reka bentuk landscape. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah dari SMK Rangkau Negeri Sembilan. Pada pendapat saya tentang tajuk ini, saya lebih mendalami reka bentuk landscape dalam kehidupan seharian. Selain itu, saya dapat mengetahui konsep landscape seperti Bali, Jepun, Melayu dan sebagainya. Malah saya dapat mempelajari proses untuk menghasilkan reka bentuk landscape. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Tirtana K. Anandan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Negeri Sembilan. Pada pendapat saya tentang tajuk ini ialah saya dapat memahami latar belakang reka bentuk landscape. Selain itu, saya dapat mengetahui hala tuju program pengajian ditawarkan di kolej, universiti dan peluang kerjaya berkaitan bidang seni landscape. Didik
Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pendidikan seni visual. Macam-macam pandangan yang dikeluarkan oleh mereka, tapi mesti ramai yang pelajar dekat rumah sana tu dah tak sabar sebenarnya nak bersama-sama dengan Cikgu Nadia kita untuk mempelajari subjek pada hari ini. Jangan risau kerana kita nak berehat terlebih dahulu, Cikgu. Ya. Jadi sebab sekejap lagi kita akan perkenalkan ada beberapa pelajar juga yang akan menemani Cikgu di studio. Jadi jangan risau, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi Afiq nak pesan kepada anda semua, mari kita sama-sama membantu usaha menghapuskan wabak COVID-19 ini dengan cara patuhi SOP. Kalau anda berada di kawasan awam, jangan lupa untuk gunakan petup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan apa paling penting jaga jarak. Okey, jangan rapat-rapat. Baiklah. Jadi tanpa masa kita nak akan memulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nadia. Cikgu Nadia pun dah bersedia kat depan smartboard tu, tapi kita nak memperkenalkan pelajar dari SMK Rantau Negeri Sembilan. Mana wajah-wajahnya? Mari kita lihat. Sebab mereka yang akan menemani cikgu pada hari ini. Jadi cikgu boleh tanya soalan pada mereka, kemudian kita akan mulakan ulang kaji kita pada hari ini bersama dengan mereka. Itu dia. Assalamualaikum, selamat petang semua. Buka mic. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Okey, bermula dengan Nakib. Abang Afiq nak minta memperkenalkan diri seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Nakib dulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Ali. Saya bersekolah di SMK Rantau. Baik. Seterusnya, Fatasha. Nurul Fatasha. Ya. Selamat sejahtera, nama saya Nurul Fatasha. Ya. Saya dari SMK Rantau. Baik. Seterusnya, sebelah Fatasha pula. Sofia. Assalamualaikum, nama saya Sofia Binti Rais. Saya dari SMK Rantau. Okey. Selamat sejahtera semua. Nama saya Manimila, anak perempuan Tawamani dari SMK Rantau. Baik. Thank you. Next. Seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Nur Farahin daripada SMK Rantau. Okey. Yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Saya Alam Syarah binti Razali dari SMK Rantau. Okey. Terima kasih Alia, Farahin, Fatasha, Sofia, Nakib dan juga Mani Megala kerana dah memperkenalkan diri anda semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita sama-sama belajar. Boleh Boleh Anda semua bersedia? Sudah. Okey, kalau bersedia nanti tunjuk thumbs up. Alright? Okey, mari kita bersama dengan Cikgu Nadia. Silakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera, Mani Megala. Apa khabar? Selamat sejahtera. Okey, lama tak jumpa. Okey, sekarang hari ni kita akan belajar satu tajuk yang di bab 5 tingkatan 4 iaitu reka bentuk landscape. Okey. KSSM untuk tingkatan 4. Okey. Dalam bidang reka bentuk, terbahagi kepada 3 tajuk. Terbahagi kepada 3 tajuk, iaitu reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan reka bentuk industri. Okey, untuk hari ini kita hanya akan belajar tajuk reka bentuk landscape sahaja. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya Afiq. Ya. Afiq, apa yang Afiq faham tentang landscape, Afiq? Tentang landscape Tentang landscape ni apa yang Afiq faham tentang gabungan hijau, kalau ada merah-merah sikit, maksudnya bunga lah, tumbuh-tumbuhan. Lebih pada tumbuhan. Okey, jom kita tengok kat sini Afiq. Pengenalan reka bentuk landscape ialah bidang yang berkaitan dengan sains dan seni. Okey, yang mana bidang ini merupakan satu profession yang mengambil kira alam binaan dan alam semula jadi. Maksud dekat sini ialah kalau kita buat sesuatu pembangunan, kita mesti seimbangkan dengan pokok dan tumbuhan semula jadi. Barulah kehidupan tu nampak normal. Okey, bidang ini berfungsi sebagai reka bentuk
ruang luaran bangunan. Kalau dalam bangunan kita panggil reka bentuk hiasan dalaman. Untuk reka bentuk landscape dia berada di luar bangunan. Okey. Okay, kita teruskan lagi. Okey, untuk mempelajari tajuk ini, kita kena mengetahui standard kandungan reka bentuk landscape KSSM tingkatan 4. Yang pertama adalah persepsi, yang mana pemahaman terhadap prospek kerjaya pereka bentuk landscape. Okey. Yang 5.2 eksplorasi, 5.3 ekspresi dan 50.4 apresiasi. Okey, untuk hari ini kita akan belajar yang ini dahulu. 5.1 iaitu persepsi. Yang mana kalau untuk pendidikan seni SPM, okey, ini termasuk dalam kertas 1. Okey, kertas 1 iaitu kod 2611/1 iaitu teori seni. Yang mana dalam format KSSM, okey, masa yang diperuntukkan adalah 1 jam yang mengandungi 40 soalan. Okey, kalau sebelum ni KBSM, masa yang diberi adalah 1 jam 15 minit mengandungi 50 soalan. Jadinya KSSM ni soalannya telah dikurangkan menjadi 40 minit dalam masa 1 jam. Okey. Afiq nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, kita imbas kembali. Okey, kita ingat semula yang kita dah belajar. Okey, sebenarnya benda ni penting. Untuk SPM benda ni penting. Kita kena tahu. Jenis-jenis landscape. Bila sebut jenis-jenis landscape pelajar, kita kena tahu jenis-jenis landscape terbahagi kepada 2 jenis. Okey. Afiq pernah dengar tak Afiq yang ni, Tik? Pernah dengar? Pernah. Okey, yang pertama adalah landscape lembut dan yang kedua adalah landscape kejur. Apakah dia landscape lembut dan apakah dia landscape kejur? Okey, landscape lembut adalah elemen-elemen seperti pokok, bunga, air, okey? Dan elemen landscape kejur, jenis-jenis landscape kejur adalah elemen-elemen keras ataupun objek bukan hidup seperti kayu, batu dan besi. Okey, cikgu ada bagi gambar kat sini. Cikgu ada bagi gambar di sini. Okey, ini adalah contoh landscape lembut. Yang mana landscape lembut ni adalah tumbuhan. Okey, kejap dia lari. Cikgu tap je yang dekat coloring tu. Macam tu. Dia lari-lari. Okey. Yang mana landscape lembut ni adalah tumbuhan. Okey, dan landscape kejur ni adalah benda yang bukan hidup. Macam ni ada kolam. Okey, diperbuat daripada batu. Okey, ada tempayan. Maksudnya apa saja yang bukan hidup kita namakan dia sebagai landscape kejur. Okey. Jom kita masuk uji minda yang pertama. Kita kena uji minda, Fik. Kalau tak nanti anak murid cikgu tidur. Betul. Kita kena serang seli. Nanti takut dia orang pun terlupa cikgu. Takut terlupa terus. Dia dah cuti lama-lama, dia tidur banyak, Fik. Cikgu tahu. Mari kita uji orang yang dah cuti lama ni. Okey, sekarang siapa nak jawab uji minda yang pertama? Landscape terbahagi kepada 2 iaitu apa? Siapa nak jawab? Farahin ke? Okey, siapa nak jawab? Farahin? Cikgu, saya nak cuba. Okey, Fatihah. Jawapan dia landscape lembut dan landscape kejur. Betul tak tu? Landscape lembut. Okey, betul. Pandai, Cikgu bagi betul. 100 markah. Okey. Mudah dapat markah. Okey, dah habis. Okey, jom kita sambung lagi. Boleh? Okey, kita tengok pula apakah dia peranan dan fungsi reka bentuk landscape. Okey, landscape ni dia ada peranan dan ada fungsinya. Bukan setakat kita letak pokok tu kat tepi dah. Tidak macam tu. Kita mesti ada ilmu. Okey, yang mana peranan dan fungsi reka bentuk landscape ini terbahagi kepada 3 iaitu estetik, ekonomi dan fizikal. Apa dia estetik? Estetik ni adalah membentuk ruang yang lebih menarik. Okey, mencantikkan pemandangan, okey, dan melembutkan persekitaran selain mengelak kebosanan. Okey, sebagai contoh, lebuh raya. Afiq pernah bawa kereta kan? Betul, pernah. Pernah. Okey, Afiq pandai bawa kereta kan? Okey, kalau kita bawa kereta, highway tu semua batu, betul tak? Tapi di lebuh raya Utara Selatan yang menghala ke arah Johor, pokok di tengahnya. Betul, ada mata banyak pokok. kita lebih rehat, betul tak? Betul. Itu maksudnya mengelakkan kebosanan. Sebab kita rasa menarik dengan landscape yang ada kat situ. Okey, selain itu peranan adalah dari faktor ekonomi. Okey, memberi faedah kepada negara dan masyarakat. Okey, sumber pendapatan kepada pereka landscape. Okey, yang ini
Okey, kita sekarang banyak taman-taman rekreasi. Betul tak? Betul. Okey, taman rekreasi ni kebanyakannya adalah kawasan-kawasan tasik. Kan Afiq? Ya. Okey. Seandainya lah kawasan tasik ini tidak dibangunkan, dibiarkan sahaja kawasan tasik ni, apa berlaku? Siapa nak datang? Tak ada siapa. Tak ada siapa mungkin nak takkan datang. ada pengunjung yang Tak datang ada di fungsi situ. pun. Betul tak? Jadinya benda tu membazir. Jadinya apabila dia telah dibangunkan, dia telah menjadi satu tarikan pelancong. Ya. Jadi menyumbang kepada ekonomi. Nampak kat situ. Okey? Faham. Dan peranan dan fungsi reka bentuk landscape yang berikutnya adalah fizikal. Okey, fizikal ni macam mana? Okey, maksudnya kat sini mengawal hakisan tanah. Bila kita tanam pokok, automatically akar pokok itu mengikat tanah supaya tak mudah menjadi hakisan. Selain mengawal pencemaran alam dan mengarah pergerakan. Okey. Boleh faham tak pelajar cikgu? Boleh, cikgu. Nakib faham tak Nakib? Boleh, cikgu. Bagus Boleh. Alia. Boleh. Okey, bagus. Jom kita teruskan lagi, boleh? Boleh? Okey. Elemen reka bentuk landscape. Elemen reka bentuk landscape ni ada 4. Okey, yang pertama tumbuhan, yang kedua topografi, yang ketiga struktur dan yang keempat adalah air. Okey, tumbuhan. Elemen paling penting dalam landscape adalah tumbuhan. Yang mana tumbuhan ni ada pelbagai bentuk. Ada yang pokok besar, ada yang pokok bunga, pokok renek. Okey. Macam-macam saiz, macam-macam warna dan bentuk. Okey, kemudian topografi. Topografi ni maksudnya apa? Keadaan semula jadi permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan dataran. Okey, kemudian struktur. Okey, struktur diwujudkan bagi memudahkan dan keselesaan pengguna seperti pokok, laluan jalan kaki serta sebagainya. Okey, kan kalau taman rekreasi kan? Ya. Biasanya kan ada pondok-pondok untuk berehat. Dia orang dah penat-penat lari boleh duduk berehat kan. Ada kerusi, ada bangku. Itu kita namakan dia sebagai struktur lah. Struktur. Yes, okey, laluan pejalan kaki tu, trek lalian tu pun kita panggil Maksudnya dia sebagai kalau ada struktur. yang tempat-tempat kerusi kat taman tu, itu pun digelar sebagai struktur. Pondok kan biasanya wakaf kan. Itu semua kategorinya struktur. Okey. Kemudian kita tengok pula air. Air merupakan elemen statik yang berfungsi memberi kesan nyaman dan ketenangan. Macam biasa orang buat kan. Sekarang ni dekat rumah pun orang letak kolam. Betul tak? Betul. Dekat rumah pun orang buat macam waterfall. Kenapa? Sebab air tu tadi memberi suasana nyaman. Bunyi air tu tadi menenangkan. Okey, jadinya kita kena faham elemen reka bentuk ini ada 4. Yang pertama apa? Tumbuhan, topografi, struktur dan air. Okey. Teruskan lagi boleh? Boleh. Uji Minda. siapa? Uji Minda 2. Baik. Apakah elemen yang merujuk kepada tanah pamah, gunung ganang, bukit bukau, sungai, lembah, air terjun dan tasik? Tadi baru kejap cuk terangkan. Baru kita siapa try nak ni. jawab angkat tangan? Okay, siapa nak cuba? Siapa? Saya. Siapa? Saya Sofia. Sofia. Okey, Sofia. Okey. Apa dia jawapan Sofia? Jawapan dia topografi. Topografi. Okey, pandai. Betul. Okey. Tahniah Sofia. Okay, maksudnya dia fokus lah cikgu kan? Maksudnya fokus lah. Dia fokus kelas kita hari ni. Kan, sebab tu cikgu buat dalam bentuk peta minda. Kita keluarkan supaya dia faham. Okey, next. Konsep reka bentuk landscape. Okey, apakah dia konsep reka bentuk landscape? Kita dah belajar juga kan? Ada konsep Melayu, konsep Inggeris, Jepun, Bali dan Islam. Okey, kita next terus. Konsep landscape Islam. Apakah dia konsep landscape Islam ni? Okey, ini gambar contoh. Okey, berasal daripada negara Arab. Okey, idea landscape ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman syurga. Okey, mempunyai 3 fungsi iaitu praktikal, agama dan nilai estetika. Okey, ini adalah contoh konsep landscape Islam. Okey, jom kita next. Konsep landscape Melayu. Konsep landscape Melayu pula macam rumah-rumah kita kat kampung-kampung tu Aiman. Apa ni? Tak tahu cikgu dah lama tak balik kampung. Yolah, kesianlah. Cikgu pun lah. Kan, sampai dah kita lupa dah. Lama dah tak balik kampung kan? Okey, inilah. Okey, ini nama dia konsep landscape Melayu. Yang mana
dekat kampung-kampung biasanya menitikkan hubungan antara manusia dengan persekitaran. Okey. Kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi. Selain itu mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan keluarga. Macam orang kahwin, kenduri kendara, sambutan hari raya. Jadinya kat laman lah kita berkumpul. Betul. Ini adalah konsep landscape Melayu. Okey, kita teruskan lagi. Konsep landscape Bali. Bila kita sebut landscape Bali, negara mana ni? Dekat Indonesia. mana? Dekat negeri mana? Dekat negara mana? Negara Bali. mana? Ha. Bali. Indonesia. Betul. Okey, merupakan taman tropika yang merujuk Pulau Bali di Indonesia. Ya. Sebab tu kita namakan dia sebagai konsep landscape Bali. Yang mana penggunaan barangan tradisional seperti patung. Kat sini kita nampak ni patung. Nampak patung je ni landscape Bali ni. Sebab kalau Bali ni memang ada identiti dia. Okey. Mengetengahkan keunikan flora dan fauna. Okey, next kita teruskan lagi boleh? Boleh. Okey, konsep landscape Inggeris. Okey, yang mana konsep ini terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat halaman, berumput, pokok, binaan, pagar klasik, jambatan dan seni bina yang menarik. Semua cikgu dah tik di sini Okey. Dan lagi satu, konsep landscape Jepun yang last. Okey. Sebuah taman gaya tradisional Jepun, jenis taman kering atau taman batu. Salah satu tarikan taman Jepun adalah apa ni? Bonsai. Bonsai. Yeah. Okey, nampak kat sini. Okey, kalau konsep landscape Jepun ni, okey, ni pokok bonsai. Ni pokok bonsai. Okey, ni pokok bonsai. Jadinya ini semua adalah identiti kepada konsep landscape Jepun. Okey, sebenarnya Afiq, landscape ni dia ada banyak. Ada banyak konsep. Okey, yang ini yang 5 saja yang cikgu ketengahkan. Baik. Okey, landscape ini berbeza mengikut negara kerana faktor budaya dia. Okey. Uji minda. Okey, kita uji minda lagi. Okey, konsep ini banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitaran. Kenyataan di atas merujuk kepada apa? Okey, siapa yang jawab? Okey, siapa nak jawab? Afiq jawab. Kanan. Siapa? Cepat. Jangan lupa buka mic. Okey, siapa? Mani Megala. Mani Megala ke? Okey, Okey, apa silakan. jawapan dia? Konsep landscape Melayu. Okey, betul ke? Betul. Tahniah Mani Megala. Okey, cikgu skiplah satu soalan. Boleh. Okey. Apakah konsep landscape seperti gambar di atas? Siapa nak cuba? Siapa yang cuba ni? Senang sangat ni. Afiq nak cuba ke, Afiq? Tak adalah. Okey. Kita bagi peluang pelajar. Okey, Alia. Okey, Alia. Konsep landscape Jepun. Okey, Ya, konsep landscape landscape Jepun. Jepun. Okey, terbaiklah Alia. Okey. Okey, tahniah. Okey, sekarang kita masuk yang ini. Simbol reka bentuk landscape. Okey, simbol reka bentuk landscape ni sangat berfungsi, sangat diperlukan untuk kita melukis pelan landscape macam kat depan ni. Nampak tak yang cikgu bawa ni depan ni? Ada pelan landscape, ada lukisan apa? Ada lakaran perspektif. Ada lakaran perspektif. Betul tak? Ya. Yang cikgu bawa ni. Okey. Jadinya simbol-simbol ini kita akan gunakan semasa kita melukis pelan. Yang mana ada simbol pokok, ada simbol pokok palma, ada simbol rumput, ada simbol lantai dan dinding, ada simbol pokok renek. Yang mana simbol-simbol ni tadi kita gunakan semasa kita melukis pelan. Cuba kita tengok dekat hasil yang cikgu bawa ni. Boleh nampak kan? Baik. Okey, sekarang uji minda 6. Okey. Seronok seronok Seronok. Siapa nak jawab ni? Apakah simbol landscape di atas? Okey, siapa? Okey, Hiro. Nak jawab. Hiro siapa- kita nak siapa jawab. jawab? Siapa Okey, jawab? Silakan Nakib. Nakib Nakib. Okey, Nakib. Jawapannya adalah pokok. Pokok. Senang sangat kot soalan ni. Okey, dia adalah simbol Pokok. Okey, betul Nakib. Betul, Bagus. Nakib. Okey, sekarang okey, kita berbalik kepada contoh bahan yang cikgu bawa hari ni.
Pelan? Yang kita ada lukisan pelan. Okey, waktu kita nak menghasilkan sesuatu lanskap, okey, kita kena hasilkan dulu lukisan pelan. Supaya kita tahu, okey, daripada ruang tapak yang kita ada, dekat mana kita nak letak pokok. Kat mana kita nak letak laluan jalan kaki, kat mana kita nak letak kolam dan sebagainya. Okey. Daripada pelan ni tadi, kita akan pergi kepada lukisan lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni kita gambarkan secara 3D. Okey, mempunyai 2 titik lenyap. Maksudnya daripada pelan tu tadi, kita jadikan dia sebagai lukisan 3D. Barulah kita hasilkan mock-up. Yang depan tu adalah model. Baik. Baru kita hasilkan mock-up ataupun model. Itu adalah model landscape untuk menjelaskan lagi macam mana idea kita tentang sesuatu landscape itu. Yang paling penting kita ketahui luar besar tanah kita besar mana. Jadinya daripada kelebaran yang kita ada tu, barulah kita boleh set up nak pokok apa, nak tanam bunga apa, nak letak pokok renek apa, okey, nak letak laluan pejalan kaki, okey, material ni macam mana, warnanya macam mana, konsepnya macam mana. Tu pentingnya lukisan pelan. Lukisan pelan. Maksudnya pelan pun ada step by step cikgu. Buat pelan dulu, lakaran, kemudian baru buat. Baru kita tahu macam mana bentuk landscape yang kita nak hasilkan. Kalau kita beli je pokok, lepas tu kita pakai tanam. Bersepah. Betul. Kita beli pokok, letak dalam pasu, susun je. Kita tak ada plan. So dia tak nampak something yang... Beli pokok bonsai tak dapat jadi landscape Jepun macam mana tu? Macam beli pokok bonsai banyak sampai 10 pokok kan. Tapi tak jadi pun landscape Jepun. Macam tu. Baiklah, jadi cikgu, kita dah uji minda, kita dah belajar, kemudian kita dah fahamkan pelan, tapi kita tak habis lagi di sini cikgu. Kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi boleh take a 5 break kejap, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM 1 meter. Dah baiklah, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Nadia untuk subjek kita hari ini, iaitu pendidikan seni visual, dan topik kita iaitu reka bentuk landscape tingkatan 4. Dan tanpa buang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Nadia. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita sambung lagi, boleh? Boleh. Okey, pelajar cikgu kat belakang. Boleh pelajar ke? semua okey? Okey, Mani Migala. Okey, Mani Migala. Okey. Okey, Fatasha okey. Okey, Sofia okey ya, Sofia? Nakib ngantuk. Nakib. Nakib. Okey. Suka kacau Nakib Dia satu je hero kat situ je. Ya, satu je kumbang yang ada. Okey, jom kita sambung lagi. Ciri-ciri reka bentuk landscape. Baik. Okey, ciri-ciri pereka. Pereka ni maksudnya orang yang mereka. Okey, ciri-ciri pereka bentuk landscape. Yang pertama, kefahaman dalam bidang matematik, sains, fizik, sejarah dan kesenian. Maksudnya orang, kalau misalnya pelajar cikgu ni nak ambil bidang landscape, dia kena ada kemahiran dalam ni. Dia mesti skor dalam ni. Okey, kemudian kemampuan dalam pengurusan dan pengaturan. Okey, kebolehan menyelesaikan masalah, kreatif dan imajinatif. Kreatif dan imajinatif ni maksudnya macam kita buat pelan tadi lah. Dia tahu dah, nak susun kat mana, nak letak kolam kat mana. Itu maksudnya. Okey, boleh menganalisis secara logik dan daya pemerhatian yang tajam. Maksudnya dia sensitif dengan apa yang dia nak hasilkan. Okey, kita teruskan lagi. Alamak, terus uji minda ya? Cepatnya. Uji minda 7. Okey, baik. Cikgu takut dia orang lupa. Jadi kita dah ajar, terus tanya. Okey. Sekarang, seorang pereka bentuk landscape perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Apakah kepakaran tersebut? Siapa nak jawab ni? Bagus kejap cakap tadi kan, betul. Kan? 2 je jawapan dia tu. 2 je. Siapa cepat? Siapa yang belum cuba lagi? Saya nak cuba. Siapa? Okey, siapa nama? Farahin ya? Okey, Farahin. Okey. Apa jawapannya Farahin? Seni dan sains 2 dan 3. Okey, seni dan sains 2 dan 3. C ya? C. Betul lah je. Pandai Farahin. Hebatlah. Okey, terbaik. Okey, next. Kita teruskan lagi. Terima kasih Farahin. Okey, prospek dan hala tuju pereka bentuk landscape.
Okey, kita ketahui kat mana prospek dan hala tuju. Kita belajar. Kadang-kadang kita belajar tajuk landscape tapi kita tak tahu habis belajar kita nak pergi mana dalam tajuk ni. Betul. Apa hala tuju kita? Ya. Adakah habis setakat di kertas peperiksaan? Tidak. Sebenarnya bidang landscape ini dia mempunyai prospek dan hala tuju tersendiri. Yang pertama, bertanggungjawab mengubah suai persekitaran, mengambil kira unsur sumber jadi dan buatan manusia, gabung unsur seni dan sains, menghasilkan landscape yang kreatif, inovatif dan efektif. Okey, kepakaran artistik, saintifik, okey, dan kemahiran teknikal berkaitan landscape. Kemudian mahir aplikasi reka bentuk kemahiran komputer, perancangan ekologi, kajian persekitaran dan tempat sejarah, dan diperlukan di sektor swasta dan kerajaan. Okey. Baik. Macam yang cikgu bawa tadi kan Afiq. Okey, yang depan ni cikgu lukis manual, pakai manual, betul? Okey. Tetapi kalau sekarang dah guna komputer dah. Sekarang dah canggih. Sekarang lebih hebat lah. Sekarang lebih advance. Dia ada aplikasi perisian dia yang lebih advance untuk hasilkan design dia. Okey. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Tadi kat sini diperlukan di sektor swasta dan kerajaan. Okey. Jom kita tengok kat mana kita boleh dapat bidang ni tadi, kerjaya dalam bidang ni tadi. Okey, peluang kerjaya sektor awam dan swasta. Yang pertama, Jabatan Landscape Negara. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Okey, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perhutanan, Jabatan Saliran dan Pengairan, pihak berkuasa tempatan, firma arkitek dan perancangan bandar, okey, firma perunding seni bina landscape, kontraktor landscape dan seni taman, dan antara lastnya ialah institusi pengajian tinggi. Bila kita sebut institusi pengajian tinggi, dah soalan lah. Okey, tak apa. Kita berhenti sampai situ dulu. Kita jawab soalan. Kita cuba jawab soalan dulu. Kita jawab soalan dulu. Kan dia lupa. Yalah tu. Okey. Soalannya. Uji minda ke-8. Okey, khidmat pereka bentuk landscape diperlukan oleh sektor awam dan swasta. Okey, manakah antara sektor berikut memerlukan khidmat pereka bentuk landscape? Siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Saya cuba, Sofia. Okey, Sofia. Jawapan dia Jabatan Perhutanan dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. 1 dengan 4. 1 dengan 4. Okey, kita tengok jawapan dia betul tak? B. Betul semua ada orang ni, Afiq. Lain macam lah gini dia. Pandai ya nak murid cikgu ya. Alhamdulillah. Ini confirm A lah. Pujikan seni visual lah kan. Jawapan dia betul. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tadi dia kata program pengajian reka bentuk landscape. Tadi kan last kali kan? Okey. Disediakan oleh institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Menyediakan pengetahuan dan pendedahan secara teori serta amali dan mampu memenuhi keperluan tenaga kerja mahir yang terlatih. Okey, yang ini kita kena tahu tau. Okey, kita dah habis SPM dekat sekolah. Ya, cikgu. Kan? Dah habis SPM kat sekolah, lepas tu kita nak buat apa? Nak sambung belajar. Betul tak? Okey, nak sambung belajar, kita nak ambil bidang landscape. Okey, kita kena tahu kat mana ada ditawarkan program-program pengajian dalam bidang landscape. Okey, kat sini cikgu dah nyatakan antaranya di institusi pengajian tinggi awam IPTA dan institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Okey, kalau kita tengok di sini antara IPTA yang menawarkan program reka bentuk landscape adalah Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, College Agroscience Malaysia, Politeknik Ungku Omar. Okey, ini antara institusi pengajian tinggi awam IPTA. Okey, boleh juga kalau kita nak tengok di IPTS swasta. Swasta contohnya kat mana? Taylor's University. Okey, dan Lim Kok Wing University of Creative Technology. Okey, ni antara universiti yang kita boleh lanjutkan pelajaran dalam bidang landscape. Nampak tak peluang banyak sebenarnya. Tapi pelajar kalau kita tak terangkan dia tak tahu. Betul. Sebab tu kita perlu terangkan supaya pelajar faham. Oh, kalau kita belajar landscape, kita boleh sambung masuk universiti. Kita boleh baru budak faham.
Kalau tak kata belajar landscape jadi tukang kebun. Oh, salah. Betul tak? Betul. Sebenarnya dia profesional tahu benda ni. Sebenarnya ni adalah kerja yang memerlukan kreativiti anda. Sebenarnya benda ni hebat. Kerjaya ni hebat. Tapi ramai yang tak tahu. Betul tak? Okey, jom kita tengok pula prospek dan peluang kerjaya. Okey, apa dia prospek dan peluang kerjaya dalam reka bentuk landscape? Yang pertama, arkitek landscape. Okey, arkitek adalah yang pertama wajib lulus peperiksaan Institusi Arkitek Landscape Malaysia. Okey, tugasnya adalah perancang, pereka bentuk, pelaksana dan pengurus projek. Okey, menghasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur. Okey, arkitek ni lebih kepada kejuruteraan, teknikal. Lukisan teknikal. Okey, 6 bidang tugasan iaitu perancangan pelan induk, kajian pelan tempatan dan struktur, kajian keberkesanan alam sekitar dan projek-projek landscape spesifik. Okey, ini. Tersambung lagi. Yang berikutnya, yang kedua. Pereka bentuk landscape. Tadi arkitek kan? Yang ini pereka. Dia nampak sama tapi lain. Tapi berbeza. Lain. Okey, berlatar belakangkan bidang hortikultur hiasan dan landscape. Okey, yang mana kena pasti keperluan pelanggan seperti bajet, konsep dan tempoh yang diberikan. Okey, biasa ni kalau macam kita beli rumah, kita ada laman, kita nak buat mini landscape. Kita akan panggil lah pereka bentuk landscape ni. Kita bincang dengan dia bajet berapa, konsep apa, nak buat konsep macam tadi Afiq kata konsep apa? Nak buat konsep Jepun. Sebab pokok bonsai dah beli 20 batang ni tapi tak jadi-jadi kan. Tapi tak jadi konsep Jepun ni. Jadi kita perlukan pereka bentuk landscape. Okey, menyediakan pelan susun atur dan pelan hiasan, menentukan ciri-ciri binaan serta bahan. Okey, menyelaras reka bentuk struktur, mekanik dan elektrik serta memenuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan dan last sekali memastikan binaan yang dibuat mengikut spesifikasi. Tak boleh kita buat binaan agak-agak sebulan guntuh habis tak berjaya lah tu. Betul lah. Okey. Next. Peluang kerjaya yang ketiga. Bidang kerjaya ketiga adalah kontraktor landscape. Okey, mengetahui prinsip asas mereka bentuk. Okey. Berpengalaman dan mengetahui selok-belok pembinaan landscape. Okey. Dan menyediakan tenaga kerja dalam bina landscape. Seperti apa? Arkitek, maksudnya dia adalah kontraktor. Jadi sebagai seorang kontraktor, dia kena sediakanlah staf bawah dia. Antara arkiteknya, untuk merancang sesuatu landscape. Okey. Peluang kerja yang keempat, usahawan landscape atau nursery. Okey, apa maksud nursery? Bukan tempat hantar baby. Bukan tempat hantar baby tu, bukan bukan, ni nursery lain. Nursery lain. Ni nursery lah. Tempat gurau cikgu. Gurau. Okey. Nursery ialah tempat anak benih pokok disemai sebelum ditanam di tempat kekal. Okey, nursery runcit dan borong ialah tempat menghasil, menyemai dan memasarkan bahan tanaman hiasan. Okey, nursery landscape akan membeli benih dari nursery runcit dan borong untuk dipasarkan. Okey. Ini antaranya lah. Okey, boleh baca sendiri kan? Baik. Penat cikgu baca dah lah kemas. Betul. Sesak nafas cikgu. Faham. Baik. Okey, kita teruskan lagi. Peluang kerja yang kelima iaitu pensyarah. Okey, kalau di universiti pensyarah, kalau di sekolah adalah cikgu. Tetapi kalau bidang landscape ni, cikgu pun ada juga aliran kemahiran. Kalau aliran kemahiran ada untuk jadi cikgu bahagian landscape. Okey. Nombor 1, pensyarah. Okey, apa kerjaya dia ni? Okey, mengajar pelajar di kolej dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Melakukan penyelidikan ilmiah dan pengumpulan data untuk mendapatkan idea yang inovatif mengikut keperluan semasa. Maksudnya pensyarah ni dia lebih kepada buat penyelidikan. Selain mengajar, dia kena buat penyelidikan. Okey, menerbitkan bahan-bahan ilmiah seperti jurnal, artikel dan hasil penyelidikan untuk dikongsi. Maksudnya hasil kajian yang pensyarah ni hasilkan, dia terbitkan dan dia share hasil kajian dia supaya orang lain tahu, sebenarnya ada benda baru yang dikaji. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Uji minda. Uji minda lagi. Uji minda ke-9. Okey.
Siapa nak jawab? Boleh. Antara kerjaya berikut, yang manakah bertanggungjawab menghasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur? Siapa? Siapa yang jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Okey, mana Okey, Megala? Mani Megala. Arkitek landscape. Betul ke arkitek? Jawapan Mani Megala B, arkitek landscape. Afiq, betul ke Afiq? Saya rasa Cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Cikgu tak bagi jawapan lagi. Cikgu nak tanya Afiq dulu. Bertanggungjawab menghasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur. Arkitek landscape. Saya rasa confused juga antara kontraktor landscape tu. Yang mana? Saya rasa betul lah, Okey, cikgu. cikgu bagi keyword. Kita bagi keyword. Kejuruteraan struktur. Betul lah, arkitek landscape. Pandailah Afiq. Okey. Okay, thank you. Betul. Betul. Mani Megala pun betul. Mani Megala dia confident je. Saya saja confuse kan dia. Saja je Afiq ni. Okey, next. Kita teruskan lagi. Uji minda 10. Banyak pula soalan. Tak apa cikgu, saya bacakan. Okey. Melakukan penyelidikan ilmiah dan pengumpulan data untuk mendapatkan idea yang inovatif mengikut keperluan semasa. Yang manakah merujuk kepada bidang kerjaya di atas? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Nakib. Jangan buat malu, Kip. Jawab sikit. Jawab. Nakib. Bukan Nakib tu. Bukan Nakib. Siapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Okey, Fatasha. Okey, silakan Fatasha. Saya. Apa Fatasha? Jawapan dia C, pensyarah. C, pensyarah. Okey. Kita pun cakap tadi, cikgu. Kita baru je cakap. Tadi. Kalau tak boleh jawab, memang melampau. Betul tak? Okey, jadinya jawapan dia adalah pensyarah. Okey, kita teruskan lagi uji minda ke-11. 11. Apakah yang dimaksudkan dengan nursery atau tapak semaian? Tadi kita dah cakap tadi. Bukan nursery jaga baby tu kan, cikgu? Bukan. Okey, saya sangat confused ni. Okey, siapa nak cuba jawab? Saya. Okey, Alia. Tempat untuk menyemai benih tanaman sebelum ditanam di tempat kekal atau dipasarkan. B. Betul. Tahniah, Alia. Okey, Tahniah, tepuk tangan. Ya. Tahniah. Maksudnya mereka betul-betul faham. Maksud dia faham apa yang kita belajar hari ni kan, Afiq ya? Okey, jom. Kita teruskan. Okey, inovasi reka bentuk landscape. Okey, tadi kita dah belajar macam-macam. Okey, daripada macam mana cara nak buat, macam mana cara nak rancang, apa peluang kerjaya, okey, apa peluang untuk lanjutkan pelajaran. Okey, sekarang kita masuk inovasi reka bentuk landscape. Okey. Apa maksud inovasi? Inovasi, pemodenan. Selain tu? Siapa nak cuba? Mani Megala? Okey, inovasi ni maksudnya pembaharuan. Pembaharuan. Ataupun sesuatu yang baru tentang reka bentuk landscape. Okey, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memantabatkan bidang seni landscape dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan landscape dalam kehidupan. Jadinya antara inovasi yang ada ialah yang pertama, dasar landscape negara. Okey, digubal untuk melindungi sumber landscape sebagai warisan dan mengekalkan keindahan. Okey, yang kedua, aspirasi Malaysia negara taman terindah, iaitu usaha menghijaukan negara dan memastikan landscape negara dalam keadaan terbaik. Itu yang macam tadi Cik cakap, Fik. Kalau kita dekat Kuala Lumpur, banyak sangat pembangunan, kan? Bina bangunan banyak tinggi-tinggi. Jadinya mesti dibalanskan dengan landscape, dengan tumbuhan. Okey. Jadinya kita tengok pula yang ketiga. Inovasi yang ketiga adalah Hari Landscape Negara dianjurkan oleh pihak kerajaan dan swasta melalui pelbagai aktiviti pameran, pertandingan serta kempen. Okey, contohnya pertandingan mencipta landscape. Okey, pertandingan mencipta model landscape. Okey, pertandingan mencipta pelan landscape. Semua inilah menjadikan dia termasuk dalam inovasi reka bentuk landscape. Maksudnya macam tu. Faham. Okey. Artinya dengan yang ada ni kita boleh faham. Maksudnya pelbagai usaha telah kerajaan lakukan untuk memelihara landscape di negara kita. Okey.
Okay, Afiq ada lagi nak tambah apa-apa, Afiq? Mungkin So far tak ada apa lagi cikgu. tak ada. Tak ada apa lagi. So, okey saja. Okey. Tereng. Okey. Ini dia uji minda lagi. Minda ke-12. Okey. Okey. Apakah matlamat penggubalan dasar landscape negara? Siapa nak jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba. Nakib nak cuba. Comel lah Nakib ni. Nakib Okey, silakan Nakib. Saya rasa jawapan dia C, iaitu melindungi sumber landscape sebagai aset warisan dan mengekalkan keindahan negara untuk generasi kini dan akan datang. Betul tak ni? Okey, boleh terima ataupun Boleh terima ke tidak tak? jawapan Apakah dia? matlamat penggubalan dasar landscape negara? Kita reverse lah kejap. Ni dasar landscape negara. Cikgu tak nak bagi jawapan lagi. Kita baca sekali lagi. Boleh? Dasar landscape negara digubal untuk melindungi sumber landscape sebagai warisan dan mengekalkan keindahan. Betul tak jawapan dia? Betul ke? C dia tadi cuba kan? Jawab C. Ya. Okey, betul. Beri tepukan untuk Tahniah, Nakib. Okey. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Info kreatif. Info kreatif. Apakah dia ni? Info kreatif ni adalah sesuatu yang tentang landscape lah. Kita cerita landscape kan hari ni kan? Betul. Okey. Ni, kita tengok ni. Okey, ni kawasan perumahan Taufik. Kan kita kalau kat sini kan banyak apartmen. Ya. Apartmen tak ada tanah kat bawah kan? Jadinya masih boleh kita menanam pokok. Ini caranya. Ini kita namakan sebagai info kreatif yang mana landscape herba atau sayur-sayuran boleh diusahakan di kawasan perumahan. Landscape ini dapat mengindahkan kawasan di samping menjana pendapatan, mengurangkan kos hari hidup dan untuk kesihatan. Maksudnya kat sini kita boleh tanam sendiri sayur-sayur kita. Kan betul. Kalau kita tanam contohnya serai, daun bawang yang simple-simple kan. Takkan itu pun kita nak pergi beli. Betul. Jadi walaupun kita duduk apartmen, pokok cili ke. Cili padi ke kan, daun kunyit yang senang-senang. Yang senang-senang. Kan dah senang nak masak, ambil je. Betul. Itu maksudnya info kreatif Okey, selain itu, pembinaan reka bentuk landscape dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Dalam ni nampak kan? Dapat menjimatkan kos, mengurangkan isu pencemaran dan boleh menonjolkan daya kreativiti serta inovasi. Okey, hampir setiap hari kita guna bahan plastik, betul tak? Ya. Okey, tapi kalau kita menggunakan kreativiti kita boleh gunakan botol-botol plastik ni tadi. Okey, jadikan dia sebagai tempat menanam pokok. Kalau kita tengok kat sini kan betapa kreatifnya pemilik ni. Dia letak tanah, dia tanam pokok. Okey, dia letakkan di dinding. Dapat dah satu kebun. Tapi jimat ruang, betul tak? Betul. Dia tak menggunakan tanah yang banyak, kawasan yang besar. Kawasan pokok tu saja yang memerlukan tanah dia. Dia letak di kawasan dinding. Nampak tak? Maksudnya dia tak memerlukan kawasan yang, maksudnya tanah yang lebar. Nampak? Itu maksudnya info kreatif. Afiq tanam pokok tak, Afiq? Tanam belakang rumah. Tanam apa? Pokok durian Belanda, pokok mangga, pokok pisang. Tadi baru tombang. Sebab kena angin kan. Jadi dah tombang dah pokok pisang saya, cikgu. Okey. Selain pokok-pokok tu lagi, Afiq ada tanam pokok apa lagi, Afiq? Pokok serai ada, pokok kunyit ada. Jadi kalau Mak Afiq nak masak ke apa, dia petik je kat belakang. Senang. Itu maksudnya dah dapat mengurangkan kos, betul tak? Ya, betul. Kalau kita beli serai tu 3 batang pun kadang-kadang dah RM2. Betul. Kan? Kos sekarang kan semakin tinggi. Okey. Jadi memang sesuai lah dengan Afiq sebenarnya hari ni. Afiq pun memang suka landscape ni. Jadinya, lepas ni Afiq kena tanam banyak lagi. Pokok sayur pula mungkin boleh try lepas ni, Afiq. Boleh. Pernah tanam, cikgu, tapi mati ya. Tak siram? Tak siram mungkin juga. Sibuk syuting kot. Baiklah, jadi Cikgu Nadia, kita dah banyak sangat kumpul ilmu bersama dengan Cikgu Nadia pada hari ini. Jadi Afiq harap apa saja ilmu yang diberikan, yang disampaikan kepada anda semua dapat memberi manfaat untuk anda skor pada SPM nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nadia. Tak lupa juga ribuan terima kasih kepada ke-6 pelajar kita dari SMK Rantau Negeri 9. Thank you Nakib, Alia, Nurul Fatasha, siapa lagi ni cikgu? Fatihah, Sofia dan juga Mani Megala. Siapa nama dia? Farahin. Oh, tu nama lain lah tu. Okey. Baiklah, jadi terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung lagi. Jadi terima kasih untuk sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.
Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Erni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021, terutama sekali kepada calon-calon pendidikan seni visual pada tahun ini. Walaupun calon-calon semua berada di saat getir di mana negara kita sedang dilanda dengan wabak COVID-19, cikgu doakan agar semua calon-calon dapat menjawab peperiksaan dengan tenang dan bersungguh-sungguh serta beroleh kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Zulkifli, bapa kepada Muhammad Nakib, amat berharap dia dapat kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM, terutamanya subjek PSV. Di samping itu juga, saya berharap dia dapat memanfaatkan segala ilmu yang telah dia belajar di sekolah, serta dengan bakat dan minat yang ada, saya berharap dia dapat bersaing dan juga menjuruskan dirinya dalam bidang pekerjaan untuk masa hadapannya. Sekian, terima kasih.